الله عليه وسلم وإلى روح أبينا وأمتنا والأنبياء والأولياء والشهداء إلى شر ملائكة المقربين الغيب, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak cucu kita semua, pemimpin-pemimpin Islam kita semua, terutama pemimpin Islam di negara kita dapat hidayatullah la dunia insyaAllah. Ahli kubur, khususan Sultan Arifin Said Ismail Al-Jalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hijabi anqal muridi liqa'an al-dhikri min asyaihil karami afadallahu alaina bifahdihi wa karami. Ya Allah, bukakanlah hijab-hijab kesalahan kami ya Allah, supaya kami sedar dan kembali pada menyadari menginsafi ya Allah. Ya Allah, nawaitul hijabi anqal muridi liqa'an al-dhikri min asyaihil karami Alhamdulillahu alaina bifahdihi wa karami. Ya Allah, bukakanlah hijab-hijab kesalahan kami, supaya kami serik dan insaf ya Allah, supaya kami sedar akan akuan-akuan diri kami ya Allah, akan akhlak buruk kami ya Allah. Tempalah ya Allah, uruskanlah diri kami ya Allah, menyerah diri ya Allah. Ya Allah, kami benar-benar ya Allah menyadari kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, akuan diri kami, akhlak buruk kami ya Allah terlalu banyak ya Allah. Engkau tiada tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau sentiasa mengetahui dan Engkau telah menyuruh dua malaikat untuk menulisnya yang baik dan buruk ya Allah. Ya Allah, dan Engkau sendiri menjadi saksi akan keadaan kami ya Allah. Maka itu ya Allah, kami harapkan sangat ya Allah, Kau tempalah diri kami, Kau aturlah diri kami. Jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri walau sesaat, walau sekelip mata ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, jangan Kau ukur, jangan Kau timbang kami dengan keadilan-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau mengukur kami dengan keadilan-Mu, niscaya kami ya Allah akan menerima azab-Mu ya Allah. Ya Allah, ukur dan timbanglah kami dengan sifat kelemah lembutan dan sifat kasih sayang-Mu ya Allah. Itulah harapan kami ya Allah. Itulah harapan kami ya Allah. Ukurlah kami dengan kelemah lembutan-Mu dan juga rahmat kasih sayang-Mu yang luas ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Pandanglah kami ya Allah, dan beban dosa betapa malang nasib kami ya Allah, kerana dosa-dosa telah kami lakukan. Kesalahan-kesalahan kami terlalu banyak dan berat ya Allah. Tiada sesiapa pun yang dapat menghapuskan segala dosa-dosa kami. Biarpun kami mengeluarkan wang seberapa banyak ataupun emas seberapa banyak pun tidak dapat menghapuskan dosa-dosa kami, kesalahan kami. Walaupun kami beramal 1000 tahun pun, nescaya dosa-dosa kami tidak dapat ditebus kerana banyaknya ya Allah. Melainkan harapan kami adalah rahmat dan ampunan-Mu yang luas ya Allah. Ya Allah, lihatlah wajah kami, yang mana Engkau telah izinkan kami berada di tempat yang suci, tempat kekasih-Mu Sultan Arifin Said Ismail dan wali-wali Allah yang lain. Maka itu ya Allah, kami benar-benar merendahkan diri kami, mengharapkan sangat ya Allah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan daif, dalam keadaan benar-benar mengharapkan pengharapan ampunan dan juga rahmat-Mu ya Allah. Janganlah Engkau palingkan ya Allah. Jadikan hajat kami, niat kami ini daripada-Mu ya Allah. Terimalah kami ya Allah, dengarkanlah rintihan kami, pengharapan kami yang benar-benar ini ya Allah, supaya kami serik dan insaf untuk tidak mengulangi lagi akuan diri dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 ampunkan dosa kami ya Allah. 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 Ampunkan dosa kami ya Allah.
ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Teruskan. Astaghfirullahalazim. Sungguh-sungguh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah. Teruskan bersungguh-sungguh mohon ampunan padamu. Allah melihat dalam diri kita masing-masing, kesadaran diri kita masing-masing. Bersungguh-sungguhlah. Kita tidak tahu umur kita entah sebentar lagi, ataupun esok, ataupun lusa, ataupun pada tahun ini nyawa kita akan dicabut. Anggaplah sebentar lagi nyawa kita akan dicabut. Bersungguh-sungguhlah memohon ampunan dan rahmat Allah, kerana ampunan Allah itu sangat luas. Allah Maha mendengar hamba-hambanya. Astaghfirullahalazim. 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 Teruskan lagi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah. Dengarkanlah ya Allah, hamba-hamba-Mu menyeru nama-Mu ya Allah. Tiada yang lain yang mereka seru ya Allah. Melainkan nama-Mu yang mulia ya Allah. Mereka memanggil, memohon ampunan padamu ya Allah. Di tempat yang suci, yang berkat ini ya Allah,
Engkau hadirkan kami ya Allah, Kau perjalankan kami ya Allah. Tiada yang lain yang mereka seru ya Allah, melainkan nama-Mu yang agung ya Allah. Mereka benar-benar mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Mereka hamba-Mu benar-benar mengakui ya Allah kesalahan akuan diri mereka ya Allah. Mereka benar-benar bertaubat menyesali ya Allah. Terimalah hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang banyak berbuat kesalahan dan juga mengaku ada akuan diri kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami
ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Jallallah, fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله في ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Muhammadku aku rindu padamu Muhammadku aku rindu Muhammadku wasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Muhammadku aku rindu padamu Muhammadku aku rindu padamu asbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur la ilaha illallah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha dunillahi kashifah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha dunillahi kashifah laisa laha dunillahi kashifah laisa laha ya ada yang lain di hati kami melainkan cintamu ya Allah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha Allah laisa laha dunillahi kashifah laisa laha Allah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha dunillahi kashifah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin
لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-muqashafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat menyintai Allah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan juga nikmat yang paling besar di mana Allah mengurniakan kita hidup, di mana kita mengetahui bahawa hidup ini adalah menceritakan tentang penghidupan, tentang cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak tajalikan, yang Allah nak zahirkan, yang tak lain semua yang di langit dan di bumi, daripada awal penciptaan Nur Muhammad hingga nanti penghabisan penciptaan Allah, semuanya tiada lain adalah nak menceritakan tentang diri Allah, nak menceritakan skrip-skrip yang Allah telah susun sejak azali dan juga abadi terus, dan tanpa boleh kita merubah segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kita, telah mengangkat, membawa kita ke tempat yang mulia ini, di Pulau Besar. Kita ziarah Waliullah Sultan Arifin Said Ismail Al-Jalani dan juga kaum kerabatnya, juga para wali Allah yang lain yang kita tidak dapat sebutkan. Bukanlah kita mengurangkan hormat kita kepada mereka semua, tetapi mereka semua ini mengetahui kerana mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang di sini membawa khabar, iaitu yang mana kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka itu orang-orang arifin billah, terutama Sultan Raja Arifin Billah, Sultan Arifin, iaitu Said Ismail Al-Jalani, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, di mana orang-orang yang mereka ini dia berjuang, berjuang bukan dengan sekadar kalam, tetapi berjuang seperti mana jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarahnya itu telah ditenggelamkan untuk supaya kita ini tidak ada semangat perjuangan. Kita ada ilmu yang tinggi, kita ada amal yang banyak, tapi kita tak ada perjuangan, Islam ni akan hancur. Mereka ini ada perjuangan yang tinggi untuk
meneruskan untuk memikirkan akan datang anak cucunya, akan terus memegang, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Tetapi sampai kepada kita, kita anggap macam kita ini tak mempedulikan bagaimana cara mereka ini berjuang. Mereka ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar cakap. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdarah, berperang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun patah gigi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun angkat pedang. Rasulullah pun memanah. Rasulullah pun gunakan senjata-senjata untuk berjuang. Tetapi perjuangan kita ini adalah perjuangan yang lebih hebat. Maknanya Rasulullah bagi tahu daripada daripada perang Badar atau perang Uhud, sahabat tanya ada peperangan yang lebih hebat. Kita tanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab, ada. Peperangan tu adalah jihad hawa jihad hawa nafsu ni maknanya lebih berat daripada peperangan Badar, perang Uhud. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu? Supaya mengingatkan kita bahawa perjuangan kita ini sentiasa ada. Kita nak datang ke sini pun daripada mana? Daripada Perlis, daripada Kelantan, daripada Melaka, tak kira lah daripada mana pun. Semua ada bagian masing-masing, ujian masing-masing. Semuanya Allah SWT bagi. Itu untuk tujuan tak lain. Itu perjuangan. Kalau tak kuat perjuangan, patah balik. Tapi kita alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah. Niat kita tadi niat yang suci yang datang daripada Allah. Maka kita teruskan juga. Berbagai-bagai halangan apa kita akan teruskan. Begitu juga yang akan datang ni nanti. Kita ni akan ditanyakan nanti. Kalau kita beramal kita mengetahui ilmu-ilmu yang banyak, tapi kita tak ada perjuangan, kita tetap juga akan dipersoalkan. Mereka Rasulullah SAW, pengikut Sultan Arifin, Said Ismail, semua para wali Allah. Mereka berjuang dengan harta, dengan nyawa mereka. Kita ni bila sebut nak gini infak, kita lemah. Banyak orang kita gitu. Kita sampaikan seronok, tapi bila sampai masa nak berjuang, berjihad, kita lemah. Kita lebih mementingkan hawa nafsu kita. Itu akuan diri. Dia perhatikan. Banyak lagi teman-teman kita ni yang memikirkan kepentingan diri sendiri. Saya cakap tadi, itu yang terjadi di Israel, di Palestin, di Masjid Al-Aqsa. Itu sebenarnya teguran Allah untuk kita. Bukan saja-saja Allah buat begitu. Itu semua la tataharraku zaratan illa biiznillah. Semua bergerak, diam semua halus zarah semua Allah Taala punya susunan. Jadi Allah gerakkan orang-orang Yahudi bantai orang Islam. Sebab apa? Sebab Allah tu skripkan gitu supaya kita ni orang Islam sedar bangkit berjuang. Kita tak nak bangkit berjuang. Tu. Kita tahu kita aman, kita tak ada jadi bom, tak ada. Kita tertidur lah. Padahal Rasulullah kata ada perjuangan yang paling berat. Kalau Palestin tu berat dah, mana seolah-olah ada peperangan yang lebih berat. Maknanya. Palestin tu kita dah nampak berat sangat dah. Anak-anak terbunuh kan, berat dah kan. Tapi Rasulullah kata ada yang lebih berat lagi. Apa dia? Itu dalam diri kita. Bila dalam diri kita tadi tak ada semangat, tak ada nak diisytiharkan perang, diisytiharkan kita melawan hawa nafsu supaya buang akuan diri kita, habislah kita. Lemahlah kita. Maka orang Islam ni macam dibuat macam Rasulullah kata meja makan. Maknanya dia rata kita. Kita ya berdoa. Bukan saya tak bagi doa. Bukan Allah tak bagi doa. Bukan Rasulullah tak bagi doa. Kesadaran lah. Kesadaran tu lebih penting. Kita doa dia, boykot dia. Tapi dia makin lama makin menguasai dunia ni.
Makin lama kita ni makin juga dibuat macam bola. Dibuat macam meja makan dia atas senang-senang je. Dia gelakkan kita. Kita macam mana doa ke, solat hajat dia. Bukan saya tak bagi. Itulah kaedah. Sebenarnya kesadaran dulu. Ke kita doa dulu ke kesadaran dulu? Kesadaran. Macam kita istighfar tadi. Mengapa mengalir air mata? Sebab kesadaran dulu kita banyak buat kita letakkan kesalahan kita di depan Allah Ta'ala. Maknanya tak mampu siapa-siapa boleh hilangkan dosa kita. Tak dapat siapa boleh, air lautan mana pun tak dapat bersihkan kotornya hati kita, akhlak kita kan. Ya, tu tadi. Jadi kita letakkan betul-betul, kita harapkan sambil kita sebut, kita harapkan hanya Allah yang boleh bagi ampunan dan juga bersihkan jiwa kita hingga kita tak ada lagi akuan diri. Ini maknanya kalau kita, alhamdulillah kita ni masih lagi diberi kepahaman, bersyukur kita pada Allah. Walaupun kita ni sedikit, tapi inilah maknanya harapan Rasulullah SAW, harapan iaitu para wali Allah kita ni. Mereka dah berada di alam mereka. Mereka hidup di alam mereka. Tapi kita ni yang hidup nyata ni, yang terzahir ni, kita ni akan ditanyai dan kita ni lah yang nak meneruskan jejak-jejak langkah Nabi Muhammad SAW, jejak-jejak langkah para wali Allah. Jadi tempat di sini kita sesuai untuk kita. Ini cerita saya bukakan sikit rahsia. Di sini nanti maknanya markas Imam Mahdi nanti akan, kerana di sini dulunya adalah tempat menghimpun segala para wali untuk menyerang kawasan-kawasan yang ditakluk oleh orang-orang Yahudi orang. Dia mempertahankan ni kawasan ni. Ini adalah tempat untuk mereka berbincang, berkumpul untuk mengatur strategi untuk melawan, maknanya menghapuskan tentera-tentera Dajjal. Tentera-tentera Dajjal itu maknanya orang Yahudi lah. Jadi musuh kita ni nyata sekarang ni Yahudi. Kerana Yahudi ni dia tidak akan senang dengan kita. Dia tidak akan senang. Jadi itu kita kena berwaspada. Serangan-serangan tentera-tentera Dajjal iaitu Yahudi ni tadi adalah dia berunsur yang dikatakan tadi sihir. Sihir dicampurkan dengan sains. Maknanya digital nama dia. Kita cukup seronok sebut nama digital tu. Itu Dajjal lah tu. Maknanya kita seolah-olah mengiyakan sistemnya. Mengiyakan sistem dia. Maknanya kita tidak dapat tundukkan. Gunalah, saya pun guna juga. Tapi guna tu jangan sampai dia boleh menguasai kita. Sampai habis data-data kita dia boleh tahu. Sampai nanti habis semua. Kita punya kesihatan pun nak dijaga. Sampai kita punya harta pun nak dikontrol. Sampai tanah kita ada tanah. Semua sekali lah. One world dia nak jadikan satu kononnya. Jadi ni kita bukakan sikit rahsianya di tempat yang mulia ni diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita perhatikan mengapa kita bangun tidur, kita capai ni dulu. Mengapa kita tak bangun tidur terus kita Allah dulu. Mengapa? Sebab kuatnya tadi pengaruh ni tadi. Maka tu kalau Dajjal keluar, ikat tangan kurung isteri ataupun anak kamu, anak perempuan atau anak-anak kamu, kurung dan juga ikat. Sebab lagi boleh gelombang ni. Ini gelombang, dia pakai gelombang. Gelombang 4G, 5G, tak lama lagi ber-GG lah, digital Dajjal kita kena. Jadi kita mengharapkan, makin lama mengharapkan gelombang tu. Kalau tak ada gelombang tu kita jadi tak tentu arah. Sebab kita tak sedar kita telah disihir oleh tentera-tentera Dajjal menggunakan sains dan juga teknologi digital ni tadi. Dia gunakan gelombang-gelombang ni tadi mengikut udara-udara. Kita tak nampak. Ini lain-lain ni. Ada setan kencing atau wayar, bukan kita nampak pun. Kita tak nampak. Tapi di wayar-wayar ni banyak setan-setan kencing. Itu tadi. Lagi kalau kita tak bismillah, tak ingat, tak sebut nama Allah, kita kena kencing lah. Maknanya. Kencing manis tak bahaya kan ni, kencing. Maknanya, tapi kita tak sedar. Kadang-kadang balik atau pening ada je. Kencing.
Kita tak pernah tengok. Tapi kalau dibukakan Allah Ta'ala, baru kita tahu. Dia duduk atas wayar macam monyet. Tergantung-tergantung. Sambil dia gantung-gantung tu, dia kencing-kencing je. Itu tadi. Ini yang berlaku. Kita ni dah, maknanya, minta maaf saya cakap. Kita dah selalu kena kencing lah. Dengan apa? Setan ni sebab apa? Apa ni? Jin-jin ni sama yang duduk kat ni. Dia memang suka. Dia memang suka kencing gitu. Tapi kalau kita selawat, kita zikir, kita ingat Allah, maka dia akan lari lintang pukang. Kita tengok. Nampak kita daripada jauh lagi, kita ni akan ingat Allah, cabut awal-awal dah. Itu tadi. Dulu kita tak nampak dia. Senanglah dia kencing kita tak sedar. Tapi bila kita dalam mengaji ni, kenal diri, kenal Allah, kita berzikir, nanti Allah perlihatkan, ya Allah, cabut dia. Asal dia cabut? Maknanya, dia takut dengan kita. Gelombang kita ni adalah gelombang rahmat. Gelombang yang dipanggil tadi gelombang wahablu minallah. Bila kita berhubung dengan Allah, gelombang dengan Allah, maka gelombang-gelombang dia akan pecah dan hancur secara tak langsung. Kerana pernafasan kita adalah pernafasan yang mengesakan Allah. Tak ada akuan diri. Kan? Itu akan menyebabkan hancur kalau dia duduk dekat dengan kita. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahu lenyap. Sebelum dia lenyap, dia cabut, dia takut. Tapi kita ni tadi bermasalah tidak kita istiharkan perang jihad hawa nafsu. Berapa kerat sangat kita jumpa. Minta maaf saya cakap ulama-ulama ke. Mana ulama-ulama, ustaz-ustaz yang masjid surau ni yang nak ceritakan ni betul-betul. Pasal kita dah ada berea Imam Mahdi. Patutnya lah kita cerita ni betul-betul. Untuk kesedaran masyarakat kita. Nanti bila hadapi nanti macam mana. Kita tak panik. Tapi bila kesadaran yang paling penting iaitu akidah kita, kita tak jelaskan. Kenal diri, kenal Allah kita tak jelaskan. Habislah. Jadi kita ni kita yang hadir ni dipilih oleh Allah ni bukan saja-saja datang tau. Kita dibagi tugas oleh Allah. Ni saya nak bagi tahu, maknanya semua ni yang hadir ni jemaah, kita ni dibagi tugas oleh Allah. Tugas yang paling mulia, paling tinggi. Yang tak ada tugas yang lebih tinggi. Iaitu ajak orang untuk kenal, dapat Allah Ta'ala, faham tentang Allah. Jangan kita maknanya berlengah-lengah kita bercerita tentang ni balasan ni, ini dapat ni. Jangan lagi kita cerita pasal upah-upah lah. Sekarang ni masanya cerita iaitu macam mana kita nak dapat pemilik upah tu tadi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan leka lagi, jangan hayal lagi lah. Jangan cerita anak-anak lagi lah. Cerita yang mana direct kita Allah dengan Allah. Kerana Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah ini adalah keturunan Nabi SAW. Nanti bila dia pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. Dia dah ada dah. Tapi dia tak tahu diri dia Imam Mahdi. Nanti sudah ada 300 lebih, hadis mengatakan lebih kurang 300 para wali di Mekah akan istiharkan dia. Dia pun tak tahu, dia kata bukan dia. Lepas tu dia solat 2 rakaat, Allah downloadkan. Ilmu apa? Ilmu ni lah. Ilmu ni adalah dia dapat, maknanya anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja. Dia akan dapat ni lah nanti. Dia turunkan kepada Allah, turunkan kepada dia langsung. Terus dia baru dia mengaku, ya, aku memegang. Jadi kita ni maknanya mengamaliakan sistem yang nanti bila Imam Mahdi datang, dia akan bawa sistem ni, mudahlah kita mengikuti. Tapi bila kita dalam keadaan sekarang ni, di luar kita ni tadi, masih leka, masih lagi hayal dengan digital ni tadi. Dengan beletan-beletan tipu daya, santau-santau yang dibawa oleh Yahudi. Besar-besaran punya penipuan. Bukan kecil-kecil punya. Besar-besar punya penipuan yang dia buat. Maka tu kita ni bila kena, kita tak rasa macam kita kena tipu. Sebab dia main sihir. Dia main sihir campur dengan sains. Itulah maka tu saya cakap tadi, boleh tak kita tundukkan sistem yang
yang dia buat tu tadi, kita tundukkan dengan sistem mengesakan Allah. Tukarkan saja kau. Jangan sampai dia membawa kita ke lubang biawak. Biar kita bawa dia mengesakan Allah. Maknanya kita tauhid ialah barang-barang yang kita pakai. Orang tanya saya macam mana? Saya cakap ibaratnya Yahudi punya senjata. Engkau dah tawan Yahudi, kan? Kau dah tawan Yahudi, kau ambil senjata dia, kau pakailah senjata dia. Kan? Pakai senjata dia, janganlah tipu orang juga. Pakai senjata tu untuk alakan mengesakan Allah. Itulah. Mana kita sekarang ni, dia ni buat sistem digital ni, kita gunakan macam mana nak esakan Allah. Nanti Allah akan bagi sesuatu yang di sisi Allah macam mana nak tundukkan. Kerana ini Nabi Sulaiman, dia jin-jin semua Nabi Sulaiman boleh tundukkan. Dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah maknanya. Kita tundukkan sistem ni semua. Bagaimana? Ialah handphone ke apa ke, itu semua barang-barang Allah Ta'ala. Dan dia guna pun gelombang tu menerusi angin. Angin siapa jadikan? Kita kaji semuanya Allah Ta'ala punya. Kita tak nampak lagi dah dia punya tadi. Maknanya kita telah tundukkan dia. Jadi kita menggunakan barang Allah. Jadi kita menggunakan barang Allah, kita harus menggunakan dengan sistem Allah, iaitu mengesakan Allah SWT. Itu ya cara peperangan dia nak kita. Tapi ni tidak. Kita tak didedahkan gitu. Kita didedahkan pakai ikut. Maka itu sampai dia bawa kita ke lubang biawak, kita tak sedar. Lepas tu kita dah terkapai-kapai. Kita mengharapkan dia pula. Bukan mengharapkan Allah, harapkan dia. Kalau tidak, kita tak boleh nak makan, nak minum, semua kita bergantung pada dia. Dia memang arahkan kita ke situ nanti. Hingga makanan pun dia nak buat dah. Kalau rasa sebesar ni makanan, dia buat makanan tu rasa lembu-lembu lah. Kambing-kambing lah. Dia dah buat sistem macam tu nanti. Nanti pemakanan semua dia kontrol. Itu maknanya dah start lah tu. Dajjal tu betul-betul nak keluar dah. Jadi kita ni datang sini betul-betul kita nak bawa tugas berat. Setelah kita diberi oleh Allah, iaitu kepahaman di sisi Allah. Apa tu kepahaman? Itulah dia dikatakan berita gembira. Kita datang sini kita dapat berita gembira dan juga kita diberi tugas. Jadi beruntung kita bila Allah yang bagi tugas. Raja Agung, Raja bagi kita tugas. Best tak? Ni pula Allah Ta'ala bagi kita tugas. Apa tugas tu? Kita mengajakkan orang mengesakan Allah. Bersungguh-sungguh kita. Jadi sampai dia tapak ni, maknanya ni adalah peluang kita untuk kita nak mati syahid bersama-sama dengan zaman kita ni. Mudah-mudahan kita bersama dengan Imam Mahdi, kita dapat sama-sama berjuang. Pertama sekali kita dah dianugerahi oleh Allah, iaitu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kita dah mendapatkan syafaat-syafaat Nabi dan barakna, berkat-berkat karamah para wali. Maka kita dah dipilih oleh Allah. Maka itu beruntung kita kalau tahulah beruntungnya, bestnya mati syahid, kita akan memohon kepada Allah nak mati syahid dan minta hidup kembali. Sebab bestnya mati syahid. Ya. Jadi alhamdulillah semua yang hadir ni semua Allah anugerahkan di hadapan Waliullah Sultan Arifin Said Ismail. Maknanya kita diijazahkan, maknanya kita diberi oleh Allah langsung di tempat yang mulia ni. Maka kita lah maknanya ahli-ahli Allah, di mana ketua Arifin Billah adalah Sultan Arifin Said, dan kita ni adalah orang-orang yang arif, orang yang makna berjuang bersama mereka, bersama Rasulullah untuk kita hadapi ke depan kita yang penuh dengan kesulitan. Jadi ke depan kita ni penuh kesulitan, kita hadapinya bukan dengan diri kita hadapinya dengan iaitu Allah lah yang akan memimpin kita ke depan hidup ni sesaat kita. Rasakan dia lah yang mampu menghadapi ke depan kita ni. Bukannya diri kita, bukan ilmu kita, bukan amal kita. Tetapi Allah yang sesaat nafas kita ke depan ni, Allah yang akan menguruskan kita. Kita tak mampu. Ini perjuangan supaya kita dapat lihat anak-anak cucu kita.
Kalau kita tak mulakan sekarang, muslimin muslimat, kalau kita tak mulakan sekarang, ya, kita jangan mimpilah anak-anak kita nak harapkan yang berjuang. Ya, kita lah ni. Ni muka-muka kita yang Allah Ta'ala bagi maknanya keyakinan kepada kita. Allah, Rasulullah SAW harapkan kita. Ya, wali-wali Allah ni yang ada di alam lain tu tahu kita ni lah yang dipilih. Kita ni lah nak selamatkan anak-anak cucu kita akan datang. Kerana keliling kita tengok sendirilah. Tak payahlah saya sebut. Nanti kan kita macam rasa kita ni mulia pula. Tapi kita perhatikan sendiri di keliling kita lah. Ya, kita tengok. Mereka ni kenal diri ke kenal Allah? Kenal diri ke kenal Allah ke tidak? Kita perhatikan. Sebab kita bila dah dianugerah oleh Allah, mengenal diri, mengenal Allah, Allah akan beri kepahaman untuk kita lihat. Orang-orang ni bukan nak hina orang. Kita tahu orang ni, dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia solat, dia angkat takbiratul ihram, ya kita tahu dah dia. Ya? Masih dia pakai usoli lagi, masih kita tahu dah, ya Allah. Ini orang dia tak. Kerana solat tu sendiri dia tak faham. Kan makna solat tu sendiri kan, makna solat. Belum dirikan solat. Makna solat tu Nabi SAW ngambilnya ketika Isra' wal Mi'raj. Solat tu sendiri setelah Rasulullah tu dah tenggelam, tak ada akuan diri. Dileburkan oleh Allah, yang adanya Allah. Itulah solat namanya, menyambung kepada Allah, dan memangnya kita tak pernah ada, yang adanya Allah. Itulah solat. Tapi bila sebut solat, kita kata solat ni solat. Bukan, kita tanya solat tu apa makna dia. Mereka tak boleh jawab. Mereka kata solat tu sembahyang. Solat tu bukan sembahyang. Solat tu nyambung, tak ada kita, yang ada hanya Allah. Yang berdiri tu dalam solat tu siapa? Allah. Yang punya nak bagi kita rasa untuk berdiri tu siapa? Satu abuk pun tak ada. Semuanya itu solat dah tu. Solat dah tu. Kita puji, bukan kita puji. Siapa yang suruh kita puji? Siapa yang bagi rasa kita puji? Siapa gerakkan mulut kita untuk bergerak memuji? Tak ada. Bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana Nur Muhammad sirullah, menggerak sirullah Nur Muhammad tak lain daripada zat Allah. Ada tak yang lain lagi? Ada. Tapi kita susah susah nak terima. Sebab apa? Kita anggap ni pelajaran ni dah dimomok-momokkan oleh orang Yahudi. Dan kitab-kitab ni yang wali-wali Allah sekarang yang ni tadi, yang hakikat makrifat ni, dibakar, direndam, dia tak usah bagi kita memiliki ilmu ni. Ni Yahudi punya jahat ni. Ya, tapi jangan kita salahkan dia. Sekarang ni kita kena apa balik lah. Kalau dah tahu dia dah bakar, dia dah buang, kita bangkitkan balik. Ini tidak. Kita kata sesat lah, kita kata tak betul lah. Tu tadi. Janganlah. Kita kena sama-sama. Masa dah tak cukup. Kita kena sama-sama kasih sayang. Tak betul datang ngadap sini, apa yang tak betul je. Kan? Bukan kita ni sempurna sangat. Tak betul, sama-sama lah. Tolong-menolong kan? Ini tidak. Ibarat kata orang tua-tua, baling batu sembunyi diri. Dia kata-kata tak betul, lepas tu kita tak tahu siapa yang kata. Dia nyorok. Tak boleh lah gitu. Jadi kita ni dah tak boleh nak amalkan gitu dah. Kita sekarang ni kalau orang yang jenis-jenis begitu, kita tak nak layan lah. Kita layankan orang betul-betul nak lah. Kita melayani orang yang betul-betul nak lagi bagus. Sebab apa? Sebab mereka betul-betul nak. Orang yang tak nak ni tadi kita paksa-paksa. Ya. Dia buat salah. Lepas tu kita paksa minta ampun pada Allah. Tapi dia tak rasa pun dia tu salah. Nak ke kita suruh dia tu bertobat pada Allah? Tak? Kalau Nabi dia, kalau orang macam tu, Nabi dia, orang jumpa dia nak bertobat, tak nak buat kan. Nabi dia tahu dia main-main ni kan. Dia masih lagi tak puas buat maksiat, buat salah. Nabi dia kata apa? Jangan kau bertobat pada Allah. Kau pergi buat maksiat cukup-cukup sampai kau puas, baru datang. Kebanyakan orang kita gitulah. Istighfarnya istighfar main-main. Istighfar minta ampun pada Allah ni, istighfar sekadar nak menyebut aja. Padahal tak sedar apa bentuk kesalahan dia. Kesadaran apa kita ni bila kita minta ampun kepada Allah. Jadi kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Ni memang gitulah jadinya. Kita istighfar ni kerana apa? Kerana lepas solat istighfar lah. La haula wala.
Lepas solat tu istighfar kenapa? Cuba kita cakap. Ada kalanya ulama-ulama bila ada kalanya bila dia lepas solat dia akan menyebutkan wa qulil hamdulillah, disebut alhamdulillah lepas solat. Ada jenis yang kita ni lepas je solat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah pun ada juga. Jadi mana satu yang betul tu terserah kita masing-masing. Faham ke tak faham? Kalau kita istighfar, apa yang kita hadirkan? Waktu kita menyebut istighfar tu, dalam solat kita buat akuan diri ke? Yang menyebabkan lepas kita bagi salam, astagfirullah. Ataupun kita merasakan khusyuk dalam solat, kita mengucapkan wa qulil hamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah kerana kekhusyukan yang Allah bagi pada kita. Ya? Jadi perhati, dalam diri kita ni kita kena perhati. Adakah kita beramal atas dasar kita tak kenal Allah ataupun kenal Allah. Kalau orang beribadah tanpa dia kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, kita akan lihat macam mana amalan-amalan dia. Dia tidak menyaksikan Allah. Dia hanya menyaksikan upah yang Allah nak apa? Allah dia tak nampak, dia nampak upah Allah Ta'ala. Dia nampak ganjaran tadi. Hingga kan dia dah bagi salam pun dia masih nak syurga juga. Bukan saya cakap tak betul, bukan saya cakap syurga tak ada. Tapi kita kalau betul-betul kita dah kenal diri, kenal Allah, maka binasa kita. Tak ada. Bila tak ada, apa yang kita nak? Jadi kita dapat pemilik ganjaran. Kita dapat Allah Subhanahu. Nikmatnya tadi. Nikmatnya bila kita dapat pemilik ganjaran. Kalau ganjaran tu sendiri nikmat, pemiliknya lebih lagi itu daripada satu wali Allah kata, bila sesiapa dah melihat wajah kecantikan Allah, maka dia tak nampak lagi lihat wajah-wajah yang lain. Buta dah. Itu tanda bila orang belajar kenal diri, kenal Allah, maka dia dah buta yang lain-lain. Dia hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhati dalam dia, adakah kita dapat itu? Ya. Jadi nak dapatkan tu tak lain. Inilah kita kena mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, dalami lagi. InsyaAllah pasti Allah kurniakan. Kerana Allah, bila kita berjalan nak jumpa Allah, berlari Allah nak kepada kita. Allah menurut persangkaan kita. Kalau kita berlari nakkan Allah, sepantas kilat Allah nakkan kita. Jadi beruntungnya kita sebab Allah ikut persangkaan kita. Persangkaan kita Allah tu dekat, memang betul Allah tu dekat. Persangkaan kita Allah je yang ada, yang kita ni semua malah tak ada. Itu persangkaan itu yang Allah Ta'ala kata akan leburkan keakuan diri kita. Tapi kalau kita merasa ada akuan diri, maka kita maknanya berpersangkaan kita mengatakan kita ada. Habislah kita. Padahal kita ni pakaian kita adalah tak ada la ilaha il, yang ada hanya Allah. Tapi pastikan dalam kehidupan kita olahkan supaya kita dah dapat yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam surah Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang nyata dan jelas itu kepada Nabi dan orang yang mengikuti jejak langkah Nabi adalah mereka dah tak ada rasa akuan diri. Itulah kemenangan. Bila kemenangan gini kita tidak dapat, maka kita akan berperang yang luar ni tadi akan menjadi mudah. Sebab peperangan dalam ni kan Rasulullah kata lebih berat daripada peperangan luar. Peperangan dalam ni adalah kita membuangkan akuan diri kita. Susah. Nabi kata susah perang. Tapi kalau kita tak istiharkan, lagi teruk jadi dia. Sebab nafsu kita ni ibarat kuda liar. Kuda liar nak dekat tak boleh, pegang lagi mengamuk. Jadi dengan cara apa? Kita belajar kenal diri, kenal Allah. Allah yang tahu menundukkan hawa nafsu kita. Ya, Allah yang akan meleburkan akuan-akuan diri kita. Jadi pada malam ni pun saya tak nak panjang-panjang. Saya nak ni hari masing-masing kita ni bagi sikit-sikit sebanyak, iaitu pencerahan untuk pendengar-pendengar YouTube, untuk bagi semangat kepada pendengar-pendengar YouTube kita, dan juga perkongsian, ya, insya-Allah. Mana? Ke tu.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Sayyidul Ayyam bulan Syaban kita dapat berkumpul di Pulau Besar ini, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah. Bukan sebab kita ini ada ilmu, bukan sebab kita ini ada amal, bukan sebab apa-apa, tapi disebabkan ketiadaan. Ini yang disampaikan oleh sang guru tadi. Disebabkan apa? Ketiadaan. Asal-asal kita memang tak ada pun kita ni. Diadakan, dihidupkan, diwujudkan. Bukan nak mengatakan kita yang ada, tapi nak menyatakan Dia yang Maha Esa. Saya serba sedikit saya nak kongsikan secara ringkas pada malam ini. Seminggu yang lepas, saya balik di kampung rumah saya. Ada hari keluarga masa tu, lepas hari keluarga tu sehari je lepas tu, saya menjemput sendiri anak-anak saudara saya di sana, kebetulan cuti sekolah, alhamdulillah, umur daripada 7, 8 sampai 12 tahun. Ini saya nak bagi semangat dekat semua ibu dan bapa kita pada malam ni dan pendengar-pendengar YouTube semua. Saya sampaikan apa yang kemampuan untuk anak-anak tu menerima. Ini bukan saya cakap ilmu tinggi untuk tak boleh nak sampaikan kepada anak-anak. Silap kita tu. Dan apa yang saya sampaikan bukanlah kehendak saya, tapi bukanlah saya sampaikan ni supaya dia tu tak faham, supaya dia tu faham akan apa yang saya sampaikan. Tidak. Saya sampaikan semoga dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah, bila ditanya oleh mak saudara dia, selaku orang rumah saya, dia pun tanya balik feedback untuk anak-anak. Saya pun tanya untuk anak-anak tu, anak saudara saya tu. Alhamdulillah, daripada saya sampai memberi semangat bahawa, contoh saya bagi nama dia, engkau orang beruntung, saya cakap. Anak-anak Pak Long ni beruntung. Saya kat sana saya Pak Long lah. Anak-anak sekarang ni, anak saudara Pak Long ni sekarang ni, anak-anak Pak Long sekarang ni beruntung, saya cakap. 7 hari, saya namakan camp tu, camp pemantapan akidah, saya cakap. Saya dengan rumah saya buat, saya pun tak tahu boleh buat macam mana. Tapi Allah Ta'ala letakkan di situ. Saya cakap orang yang paling beruntung hari ini, saya letakkan satu contoh, anak saudara saya yang paling kecil sekali, Asyah, umur dia 7 tahun. Betul mana rumah saya? Betul 7 tahun okey. Jadi alhamdulillah, saya cakap dengan dia, bila Pak Long dah mati besok, dah meninggal, dia dicabut nyawa, engkau oranglah akan jadi penyampai untuk kenal diri, kenal Allah. Kita tahu siapa kita ni memang ketiadaan, yang ada hanya Allah. Siapa yang memberi kita hidup? Disebut Allah. Siapa yang memberi kita penglihatan? Disebut Allah. Jadi itu yang kita nak ajar, simple je sebenarnya, untuk anak-anak kita semua. Itu pentingnya tauhid dalam diri kita. Siapa yang bawa sebelum ni? Saya cakap Tok Kupaloh, Tok Kunali, Tok Bahman, Abdul Rahman Limbong. Siapa lagi? Banyak lagi. Saya cakap dia orang melihat kepada cerita-cerita yang contoh, saya bagi cerita, kampung tu di Terengganu kan, saya bagi sejarah Terengganu sikit. Apabila Tok Kupaloh yang dikatakan Inggeris nak ajak bermesyuarat dengan Tok Kupaloh pada hari itu, saya cakap dengan dia orang, Tok Kupaloh digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyengetkan serban dia sebelah kanan. Sengit kapal Inggeris tu sekarang. Apabila digerakkan sebelah kiri, sengit sebelah kiri kapal tu. Saya cakap dengan anak-anak semua. Sebab apa Tok Kupaloh buat macam tu? Rasulullah SAW cakap, kau jangan bermesyuarat dengan Yahudi. Jangan bermesyuarat. Mesyuarat pun jangan. Itu dia, kita nak bagi semangat dekat anak-anak kita. Jadi saya secara simple lah saya bagi. Simple. Saya bagi semangat ibu dan ayah
pada malam ini untuk anak-anak kita. Kita balik ni, macam Ustaz cakap tadi, ajakkan kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Itu paling penting dalam hidup kita sekarang ni. Kita dah diberi kerja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa pun yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat kita, semangat juang, seperti Ustaz cakap tadi, semangat juang, kita kena ada semangat juang. Kan? Saya ni tak ada apa-apa, bukan saya cakap saya ni ada ilmu ke ada apa, seperti mana hadis kursi memberitahu, sekiranya kau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Banyak mana ilmu kita ni? Tetap yang saya sebutkan tadi, subhanaka la, tak ada kita, tak ada la ilma lana illa ma'alam tanah. Bukan kita tak ambil ilmu, tapi ilmu tu dibawa, dimasukkan dalam wadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diesakan. Itu sebenarnya. Tak ada jalan lain, jalan menerusi Muhammad juga. Jadi kita belajar benda ni, mengaji benda ni, berjumpa dengan sang guru. Paling penting adalah kena ada pembimbing rohani, mursyid, arif billah untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Jadi semangat yang kita sama-sama kecapi pada malam ni, insya-Allah kita sama-sama teruskan. Saya pun nak sama-sama teruskan. Sama-sama kita, bukan saya cakap saya tak buat, yang orang-orang lain suruh buat, tak. Saya sama-sama kita nak buat supaya menumbuh satukan Allah Taala. Sebab saya cakap dengan diorang semua, ilmu ni dah ditutup oleh Yahudi dan yang kuncu-kuncu dia lah. Tapi kita tak salahkan dia. Kita yang kena bangkit. Kita yang kena bangkit. Bangkit. Sebab apa? Berhala dalam diri kita. Keakuan diri ni yang perlu kita buang, menafikan keakuan diri. Syekh Abdul Qadir Jalani bagi tahu, la hayyun, dipecahkan la ilaha illallah ni lagi. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la sami'un, la mutakallimun. Semua la dilakan. Sebati benda ni insya-Allah. Nikmat kita bila Allah Taala bagi jazbah kita, jazbah, sentap keakuan diri kita. Sebab apa? Sebab apa Allah Taala sentap? Sebab dia melihat kepada kesungguhan. Saya terharu dengan keluarga saya bacok, dengan apa orang kata tu, halangan-halangan yang Allah Taala bagi tu, tetap diteruskan juga perjuangan ni. Alhamdulillah, itu kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak macam tu semangat sebenarnya. Sebab apa? Bila kita dah asyiddah wal kufar, maka itulah yang dikatakan ruhama ubainahum. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit saja pada malam ini untuk saya sampaikan. Sekian, saya serahkan kepada yang lain untuk memberi penjelasan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Kanan dia ikut kiri. Betul. Iaitu bumi pulau besar, bumi yang penuh karamah, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat menumpang ke percikan barakah-barakahnya kepada kita semua, masukkan ke dalam rohanian kita malam ini dan juga seterusnya. Pada siang tadi kita diaturi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan dengan kalam-kalamnya, menerusi dengan majlis zikrullah, majlis untuk menyucikan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya bertaubat, dan diterangkan lagi
bagaimana caranya taubat, bagaimana caranya untuk kita zikrullah, untuk kita zikir taubat itu, bagaimana cara dan juga cara ibadah istighfar itu dengan selengkap-lengkapnya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita semua. Beruntunglah kita. Istighfar kita bukannya istighfar yang biasa-biasa, yang istighfar yang penuh kenikmatan, kenikmatan yang tidak boleh diungkapkan dengan cerita-cerita untuk diceritakan. Dan juga saya di flashbackkan balik majlis zikirullah ni zaman kita dulu dah pernah buat setiap minggu, minggu 2-3 kali, memang dengan penuh rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengaturi kami dengan cara talk pula, dengan cara talk, cara untuk mengamaliahi sekian lama suatu, baru Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dengan cara talk untuk membuka rahsia-rahsia kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hampirnya kedatangan kebangkitan Islam kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita. Beruntunglah pada mana-mana yang mendengar sekarang, daripada mula talk dan hingga sekarang dah berapa tahun dah? 3 tahun, 4 tahun Sip. Sangat keberuntungan sangat-sangat. Allah Subhanahu Wa Taala membuka dan boleh terus mengamaliahi apa yang disampaikan dengan mudah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk kita memahami dan kita mengamaliahi dengan sebenar-benarnya daripada syariat, tarikat, hakikat wal makrifat. Itu sangat jelas apa yang diucapkan oleh sang mursyid kita, guru kita, sangat jelas dan mudah kita untuk mengamaliahi dengan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kita sendiri hingga kita lebur, hingga hilang keakuan diri kita. Jadinya keberuntungan sangatlah bila mana lama sangat perkara ni tidak terbuka, sekarang ni sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membukakan rahsia-rahsia untuk mengenali diri dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat begitu penting sekali. Daripada umur kecil hinggalah ke dewasa. Itulah yang daripada kecil lagi yang paling mudah untuk kita dididik. Seperti mana Syekh Latif tadi beritahu, daripada umur yang kecil lagi memang lagi mudah untuk kita didik. Seperti mana yang sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia untuk aku dikenali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa? Saya bersyukur Allah hadirkan saya di majlis kenal diri dengan Allah ini, yang kami idam-idamkan selama sebulan bersama jemaah-jemaah di keluarga Bacok. Allahu Akbar.
kami tunggu majlis seperti ini seperti menunggu hari raya. Saya difahamkan tiap-tiap malam rasa Kak Azhar duduk mesyuarat Azhar. Mesyuarat untuk hadir di majlis ni lah. Jadi masa diberitahu oleh Abang Latif tu sebulan tu, saya tak kami semua tak tahu lagi kami dapat datang ke tak. Cuma kami tahu saya nak datang. Ya Allah, hadirkanlah kami dalam majlismu ya Allah. Tapi Allah susun dengan cantik, kami semua dapat datang lah. Walau pelbagai halangan yang kami hadapi, kami juga dapat sapa di bumi Putrah ini, bumi Alia ini. Kalau nak dibandingkan dengan cabaran yang kami terima tu, apa yang kami dapat itu lebih besar lagi Allah bagi. Itulah kasih sayang Allah hadirkan kita semua ini. Saya dipakai dari Muar, Johor. Mersing Perlis semua. Jadi segala penat lelah kami di sini tu terubatlah di sini dengan majlis-majlis pengisian rohani itu, terubat kepenatan semua hilang. Alhamdulillah. Begitu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya serah kepada Panik. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Allah, terima kasih semua, terima kasih Ustaz, terima kasih suami saya yang bagi semangat pada saya. Saya nak bagi tahu dan luahan hati saya hari ini mengenai Pulau Besar. Sudah berapa tahun saya mengidamkan nak datang sini, tapi hari ini Allah memberi perjalanan, iaitu kasih sayang Allah. Tanpa dia, kita tak akan bertemu dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah nak menceritakan dia lebih berkuasa. Kerana dia, iaitu Allah yang kita belajar mengenai diri, mengenai Allah, itu kasih sayang. Dan terima kasih juga saya kepada Habib yang membantu saya datang sini, pergi bertemu dengan wali-wali Allah, makam wali-wali Allah. Lagi ke apa? Tak terhinggalah nak rayak syukurnya saya mari sini. Bahasa Kelantan dah tu. Maaf dah Ustaz. Saya nak rayak seronoknya saya. Tapi dengan kasih saya itu, walaupun esok saya nak balik dah, Allah, nikmatnya duduk sini. Ya, nak bercerita Ustaz. Tak boleh nak cerita kak ke, tak boleh nak royak kasih saya. Maaf, tak kenal maka tak cinta. Betul Pak Ni. Terima kasihlah. Nak royak ke apa tak lagi. Tadi nak royak banyak, tapi bila pegang mic tak tahu dah. Habis dah. Tak apalah. Itu sajalah perkongsian saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya wakil daripada jemaah Bacok. Lepas tu ada lagi jemaah daripada Thailand. Tak boleh marilah dah. Cakap Kelantan Perak. Jemaah daripada Bacok, jemaah daripada Thailand. UK Saleh belaka ke jemaah-jemaah sini. Walaupun tak kenal kan, tak kenal tapi nak ayat kata kasih saya. Nak sama Kak Azhar, kasih saya walaupun tak kenal, tapi apabila kita duduk belajar bab ni, kasih saya tinggi. Tak kenal pun saya, tak tahulah nak royak ganonyo gitu. Hak paling mahal sekali kan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.
je ke? Ini je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada suami tercinta. Dia tak boleh bagi keluar kat Kak Azhar je. So, saya ambil peluang jugalah. Jadi apabila kita sama-sama saling sokong menyokong, insya-Allah Allah mudahkan perjalanan hidup kita. Tambah-tambah lagi dalam kita mencari ilmu kenal diri kenal Allah. Jadi saya nak tambah sedikit lagi program yang kami buat di kampung hari itu. Apa yang terlintas semasa berada di kampung, kami macam biasa melakukan solat Jumaat. Tapi bila tengok anak-anak saudara ni bila cuti sekolah dia susah nak bangun. Jadi bangun terus tengok TV. Rasa macam tak boleh jadi macam ni. Kita biarkan anak-anak kita, tapi kita rasa macam tak apalah, anak tak cukup umur lagi, tak apalah dia nak seronok-seronok. Kita anggap macam tu. Tapi cerita Allah, kita dia gerakkan kami untuk buat satu jadual lah untuk mereka solat berjemaah sama-sama. Dan alhamdulillah 20 minit sebelum waktu tu dah dia orang dah standby untuk solat jemaah. Dan apabila kita sentuh ilmu kenal diri kenal Allah ni, mula-mula memang nampak macam anak-anak bukan macam baru dengar kan, macam keliru sikit. Tapi dia orang suka bertanya. Jadi dari program tu saya cuba tanya dia, kat sekolah dia dengar tak cikgu sebut tentang kita nak menomorsatukan Allah. Semua iling kepala. Jadi seronok tak bila duduk dalam program macam ni? Semua kata seronok. Bila bangun awal, dah siap mandi sebelum subuh, solat subuh sama-sama. Jadi waktu mereka panjang. Dan mereka tak habiskan masa dengan tidur, makan, main saja. Jadi saya menyeru diri saya dan juga sahabat-sahabat semua, kita didiklah anak kita ni dari awal-awal lagi kenal diri, kenal Allah. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa menomorsatukan Allah dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pok Nik. Tak boleh. Kecil ke apa? Salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak kata gape? Tak apa. Dia mau pegang, saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tu. Malah saya ni suka banyak, suka duduk lah. Boleh lagi sini ni. Ramadan itu ramai tu. Malah ramai tu. Suka duduk tu. Ramai ni tak biasa baku ni. Duk. Kita ni ke cucu tak ada baku tu. Suka. Boleh. Malah kata saja Allah ni. Suka banyak. Suka ada. Itu pandai yang kecil. Terima kasih. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya yang ada di sini. Terima kasihlah belakon tak royaknya tadi. Pergi masuk bukit.
Makan wali lah. Siapa yang bawa? Tu. Abid. Terima kasih lah. Terima kasih. Abid lah. Lepas tu. Sorry lah. Sorry. Tinggal Abi. Kan makcik dah tua. Tak layak tu. Tapi alhamdulillah. Sebabnya sebabnya nak tahu tak? Semua anak-anak tu kan, itulah cucu-cucu apa tu, semua bantu. Tapi Allah lah yang bantu. Kan lepas tu alhamdulillah. Selamat pergi dan selamat balik kan. Betul. Semua yang ada ni, terima kasih lah belaka. Tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit je. Okey dah ni. Sikit je. Dah cukup dah. Dah cukup dah. Tapi ada kasih sayang lah. Dah. Sebab ada apa? Masuk dalam ilmu ni. Kita belajar dalam ilmu ni. Alhamdulillah. Kasih sayang tu semakin kuat. Tak kira lah siapa-siapa pun. Jadi semuanya saudara kita. Akan berjumpa di sana besok. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bila jumpa lagi. Sandi Tina Aliza. Siapa nak? Apa ni? Laki. Poni. Ke mana nak tahu lah. Dia bagi abang. Abang nak. Apa dia ni? Siapa dia lagi tu? Dah cukup dah tu. Dah. Astagfirullahalazim. Allahu Rabbi Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini cuma saya nak kongsi sikitlah berkenaan apa dengan ustaz kita sampaikan tadi lah. Berkaitan dengan isu Palestin lah kan. Jadi kita nampak apa yang berlaku dekat Palestin tu, kita rasa dia orang yang kena uji. Tapi sebenarnya kita semua insaf lah sebenarnya. Kita sepatutnya kena insaf lah. Dia Islam dia ada 3 pilar, 3 tonggak. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga insan. Sekarang ni yang diuji di Palestin tu sifat insan. Kita sebenarnya. Apa yang Syekh cakap tu betul. Kalau orang sedar tu memang tak tahu nak cakap apa. Tu. Sekarang ni yang tinggal iman. Madinah, kalau Madinah diserang habis. Dalam hadis pun ada beritahu bila Madinah disentuh, insya-Allah akan muncul imam. Itu je lah. Boleh nampak tak apa yang saya nak sampaikan? Saya pun dah rasa gentar sekarang, takut juga. Takut iman kita. Kita tak kuat. InsyaAllah semua. Boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan? Jangan rasa diorang aja kena attack. Sebenarnya kita. Allah Ta'ala nak uji kita. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap lain kau tak ni? Ya. Habis wudu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Rabb kita, kerana bukannya sebab kita ni susun, kita cuti, kita mohon apa-apa sekalipun, kita redah apa-apa sekalipun, bukan sebab tu. Tapi kerana pandangan ihsan dia memandang hamba dia banyak dosa, jadi dia beri satu jemputan, fad'uli fa'ibadi wadkhuli jannati. Jadi syukur kita, dan saya terima kasih kepada Al-Arif Billah Al-Habib kerana menjaga makam ni. Saya terima kasih. Dan kita sama-samalah, tidak lain tidak bukan untuk seru diri saya, istighfar yang sebenar-benar istighfar tu adalah membawa segala dosa kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah muda ke berumur ke, tetapi kita tahu betapa teruknya kita di depan Tuhan. Maka itulah sebenar-benar istighfar, sehingga kita lebur, tidak ada keakuan diri, Allah sentap. Moga saya doakan, dan untuk kita doa malam ni semua Allah sentap kita, jazbah kita, supaya tak ada keakuan diri. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tercinta, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini berbanyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita di salam kenalan, mengenalkan, saling kasih sayang, saling bertemu, dan bersyukur malam ni diucapkan tahniah. Selamat datang kemari, tempat mengembangkan Islam, tempat berilmu, tempat pengampunan, tempat saling menghormati dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dibalik kesihatan, diberikan rezeki, dibalik dengan keselamatan, menyambut bulan mulia Syaban Ramadan, akan menerima kemuliaan Ramadan. Dan itu sekali bermaaf dengan saling mencintai kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya, dan salam sejahtera pada umat-umat Muhammad, umat-umat yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW, Habibullah SAW. Oleh bersyukurlah apa itu telah disampaikan oleh gurunya, dan disampaikan ilmu untuk gunakan ilmu manfaat. Jangan sia-siakan apa yang diajar, itu sangat berguna masa depan, dunia dan akhirat. Itulah kekal abadi. Itu saja. Wa taufiq wa hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi tu kena tinggal tu. Ya. Tinggal tu nak kalau balik bagi dia tahu. Tidak, saya risau. Kalau kamu hilang, dah kena saya cari, tu. Pasal kita muzarah dah kita pergi umrah. Sawab. Apabila kamu pergi hilang, saya kena cari. Kalau kamu hilang masa hutan sesat, dah saya nak kena jawab dengan ustaz. Itu pun sebab kita kena kasih sayang, kena saling menghormati dengan akhlak. Dengan kita bimbang, kenapa kita bawa ni jemaah, bawa umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja wa taufiq hidayah. Alhamdulillah ya rahmanir rahim. Amin. Dah. Oh dah, okey dulu. Apa lagi? Apa ni? Apa muslimat lagi sikit lagi. Nak cakap? Bagi. Dah, usah. Ada. Kita bundur. Maknik rasa dah maknik belum? Siapa? Kecil. Maknik baik. Makcik. Siapa dia? La ilaha illallah. Siapa nak? Mai. Ni, boleh? Ni. Mantap. Ada. Oyak lah. Oyak saya boleh. Tak nak klik dah. Tak ada idea nak cakap. Ngantuk. Tak ada idea. Cukup lah tu. Tok sip tak sip. Tak apa. Tanpa sesi. Maaf bersama ya.
Tak ada dah ni. Tak ada Ustaz. Amin. Ni. Tak ada dah. Selesai. Terima kasih, terima kasih. Sangat eh. Dah lagi kecil. Selamat jalan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, ya. Semua apa yang diucapkan muslimin muslimat tadi, saudara-saudari kita semua tu, semua yang dengan kasih sayang mengajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah. Inilah kasih sayang yang paling tinggi, mengajakkan kita selamat, sentiasa mengesahkan Allah tanpa menduakan, tanpa merasa ada akuan diri. Itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah dia Said tu, sentiasa fana itu. Beruntung kita, alhamdulillah, bersyukur. Apa pun keadaan semuanya, kita bila dah kenal diri, kenal Allah, semua jadi cantik. Tak ada yang tak cantik kan. Indah semua, ya. Tu jadi alhamdulillah, kita teruskan semangat perjuangan kita. Kita dah dapat tugas di sini, kita dah dibagi tugas yang betul-betul, maka sebarkan betul-betul, bersungguh-sungguh. Ajakkan 20-24 tu tempoh hari dah dibagi tahu oleh Ustaz Nur Azman. 20-24 ni maknanya ajakkan kepada siapa saja pun ke arah mengesahkan Allah, ya, kerana dah melampaui batas, ya, dah melampaui batas. Jadi kita kena pergi jumpa dengan kasih sayang, ajakkan untuk mengesahkan Allah, tak kira siapa pun, ya, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Wa'fu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Rahmanir-rahim wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allah.